Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Untuk video kita pada kali ini, kita hendak menjengah apakah yang terjadi sekiranya seseorang yang mempunyai kelulusan dalam bidang seni menjadi timbalan Menteri Kewangan. Hancau bancau tuan-tuan. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau anda perasanlah, hari ini kebanyakannya kita cerita pasal percukaian, betul tak? Pagi tadi saya cerita tentang betapa kerajaan telah mengecualikan SST untuk logistik dan juga beberapa item dalam B2B. Kemudian pada petang tadi, kita telah bercerita berkenaan dengan betapa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tak menjawab soalan berkenaan dengan mengapakah kerajaan hanya menumpukan kepada hasil cukai sahaja dan hasil bukan cukai pula menurun saban tahun. Dan malam ini, kita nak cerita berkenaan dengan Timbalan Menteri Kewangan yang juga merupakan anak Tan Sri, iaitu Lim Hui Ying. Di mana beliau ketika menjawab soalan daripada Senator Datuk Ahmad Ibrahim dekat Parlimen baru-baru ini, menjawab tentang adakah kerajaan ni akan cuba untuk orang kata apa, nak tukar balik sistem percukaian. Sebab sekarang ini kita nampak lihat cukai yang diperkenalkan oleh kerajaan ini bertergabur. Banyak sangat masalahnya tetapi tidak seragam dan sudah tentulah membebankan rakyat terbanyak. Dan secara asasnya, mungkinlah senator tersebut mungkin hendak imply adakah kerajaan akan memperkenalkan kembali GST. Sebab seruan ini sebenarnya bukan baru. Ramai pihak terutamanya dalam kerajaan sendiri seperti Wee Ka Siong, seperti Ismail Sabri, masing-masing mengatakan bahawa adalah lebih baik bagi kerajaan untuk memperkenalkan kembali GST. Sebab nombor satunya GST ini kita kena perakui. Anda suka ataupun tidak, ianya merupakan satu cukai yang lebih efisien. Dan sekiranya kalau penguatkuasaan cukai GST ini benar-benar dilaksanakan dengan betul, GST ini boleh menurunkan harga barang. Saya ambil kata-kata Ahmad Maslan satu ketika dahulu. Sebab memang betul pun, GST ini bukan cukai yang bertindan. Tidak akan ada compounding effect untuk GST sebab di bahagian B2B, mereka ini boleh claim kembali GST. Tetapi GST ini banyaknya hanya akan dikenakan dekat end user sahaja. Walaupun dekat sebelum tu ada GST dikenakan dekat bahagian servis ke apa-apa kan. Tetapi semua ini boleh claim balik. Dan sejarah telah membuktikan kutipan kerajaan untuk GST ini jauh lebih banyak tuan-tuan dan puan-puan sekalian berbanding dengan kutipan SST. Tetapi apakah jawapan daripada Lim Hui Ying? Lim Hui Ying berkata, kerajaan tidak bercadang lagi untuk memperkenalkan GST buat sementara waktu ini sebab kerajaan hendak memberikan laluan kepada rasionalisasi subsidi terlebih dahulu, barulah mungkin akan memperkenalkan GST. Kata Lim Hui Ying, ini kerana SST ini akan memberikan kesan yang lebih cepat kepada dasar fiskal negara. Lain macam betul jawapan dia kan. Adakah betul SST ini akan memberikan kesan lebih cepat untuk mengurangkan defisit fiskal negara dan sebagainya? Jawapannya tak betul tuan-tuan sekalian. Kalau anda tak percaya saya, anda cuba lihat kenyataan daripada Profesor Barjoya Bardai ini, iaitu antara ekonomis yang menjadi pujaan anak papa, pernah menjadi tetamu podcast Rafizi yang bakar menteri itu. Di mana Profesor Barjoya sendiri telah mengakui bahawa kadar kutipan cukai dekat negara kita ini adalah antara yang terendah dekat rantau Asia Tenggara, let alone Asia. Di mana kata Profesor Barjoya, ini adalah disebabkan oleh negara masih lagi mengamalkan sistem percukaian SST yang sangat-sangat regresif. Manakala negara-negara jiran seperti Singapura, seperti Thailand dan sebagainya, mereka memang dah lama beralih kepada GST ataupun VAT. Di mana GST dan VAT ini lebih efisien. Dan Profesor Barjoya telah memberikan contoh. Ketika kerajaan melaksanakan GST, kutipan cukai boleh sampai dekat 40 bilion lebih. Pada tahun 2016 sebagai contohnya kan, kutipan cukai pada ketika itu ialah 41.6 bilion ringgit. Dan anda kena ingat tau, ini pada ketika harga barang tidak semahal sekarang. Cuba anda bayangkan dengan harga barang yang semahal sekarang, kutipan GST diperkenalkan, dah sah-sah dah kutipan itu akan berganda-ganda jadinya. Tetapi kata Profesor Barjoya, kutipan SST untuk negara kita ini ketika ini kan hanyalah lebih kurang 30 bilion. Itu pun tak sampai sebenarnya. Jadi kita berasa pelik tuan-tuan dan puan sekalian. Macam mana Lim Hui Ying boleh kata dengan kutipan yang jauh lebih sedikit ini sebenarnya kerajaan kata SST ini merupakan satu sistem percukaian yang lebih memberikan kesan secara cepat kepada defisit fiskal untuk memperbaiki defisit fiskal negara dan sebagainya. Kelakar tuan-tuan sekalian jawapan beliau. Nampak sangat beliau ini memang tak kerti apa pasal ekonomi. Tapi itu belum cukup kelakar tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Anda tengok ini. Lim Hui Ying kata, bukan sekadar kerajaan ini belum nak memperkenalkan kembali GST, tak apalah tu belakang cerita. Tetapi beliau kata,
kerajaan akan memperbaiki lagi sistem pencukaian yang sedia ada, which is okey lah, tak ada masalah pasal tu, dan memperkenalkan sistem cukai yang baru yang kata beliau tidak akan membebankan golongan rentan, golongan marahan. Astaghfirullahalazim. Celah mananya Cik Kak, oi? Kalau kau perkenalkan cukai baru tu, celah mananya ia tidak akan mengenakan atau membebankan golongan rentan? Astaghfirullahalazim. Tapi itulah, nak cerita tentang memperkenalkan cukai baru dan sebagainya. 2 cukai untuk golongan maha kaya, golongan kayangan, anda telah kecualikan ataupun telah tangguhkan. Yang pertamanya cukai keuntungan modal, seperti mana pernah saya laporkan satu ketika dahulu. Dan yang terbaru, cukai untuk barangan bernilai tinggi, High Value Goods Tax, HVGT, juga dimansuhkan, dikecualikan. Padahal orang kaya-kaya sahaja yang akan beli barang-barang bernilai tinggi ini, macam jantan Rolex ke, macam orang kata benda-benda mahal-mahalnya kan, anda tak kenakan cukai. Tetapi cukai untuk marahan, macam contohnya cukai barangan bernilai rendah ke, SST dipertambahkan ke, anda kenakan pula. Aduh, astagfirullahalazim. Macam mana anda nak kata yang sistem pencukaian negara ini tidak membebankan golongan rentan, tidak menyusahkan golongan marahan? Wahai Nazri Hamdan, saya nak tanya pada anda, ekonomi Robin Hood ke ni? Otak letak dekat mana? Saya sendiri pun bukanlah lulusan ekonomi pun, tuan-tuan dan sekalian. Tetapi sekali imbas, kenyataan daripada Lim Hu Ying ini memang kelakar gila sebenarnya. Kelakar yang teramat sangat. Sebab memang tak logik. Dengan cukai kutipan yang lebih sedikit, tiba-tiba kata, oh, kita akan dapat lebih banyak kesan untuk defisit fiskal dan sebagainya. Manalah dia belajar ni, tuan-tuan sekalian. Sekarang ini macam ni lah. Saya cuma ingat satu je. Kerajaan ini sebenarnya ego. Mereka inilah yang lantang menentang GST satu ketika dahulu. Mereka lah yang telah menghasut rakyat, termasuklah PAS pada ketika itu, untuk berhimpun dekat depan data mereka bagi membantah GST dan macam-macam lagi. Dan ketika mereka menjadi kerajaan, Pakatan Harapan 1.0, antara perkara pertama yang mereka buat ialah mereka tukar daripada sistem pencukaian GST kepada SST. Tetapi akhirnya terbukti, SST ini langsung tak dipakai sebenarnya. Sangat-sangat regresif. Saya sendiri pun tak sokong GST kalau ikutkan. Bukan atas dasar apa. Tetapi saya tidak menyokong sebarang cukai yang dikenakan ke atas orang-orang miskin. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita nak banding apple to apple antara GST dengan SST, GST ini jauh lebih bagus, jauh lebih efisien sebenarnya. Dan memang sangat-sangat pelik mengapakah kerajaan sampai sekarang enggan mengakui betapa GST itu lebih bagus dan lebih berupaya untuk membantu negara mengatasi masalah defisit fiskal. Tetapi itulah dia, tuan-tuan sekalian. Nak tak nak, kita hadap je lah. Dia kan Timbalan Menteri Kewangan. Anak Tan Sri pula tu. Abang beliau kan terkenal sebagai Menteri Kewangan yang telah memperkenalkan RM30 dulu. Ingat tak? Jadi nak macam mana? Kerajaan ini kan kerajaan mereka. Walaupun jawapan mereka pelik-pelik, tak boleh terima akal, hadap je lah. Dan Sina Hamzah kata macam ni kan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.